Bismillahirrahmanirrahim. Kepada pengurusi majlis, mana di pengurusi majlis? Kepada Ayahanda Ustaz Malik, dan yang paling penting sekali kepada anak-anak Nurul Sembilan, kepada adik-adik yang belajar di Mesir yang saya sayangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi saya Doktor SMS kot, tak payah Datuk, Doktor Syed semua sebenarnya. Saya berasa mengucapkan terima kasih kepada Anda Malik kerana menjemput saya datang ke rumah Negeri Sembilan ni. Pertama sekali saya minta maaf kerana saya tinggal di rumah Kedah, kerana saya datang bersama Ustaz Nakidin. Jadi tak sedap lah kalau kita datang bersama dan saya dipisahkan oleh beliau. Dan Alhamdulillah dapat saya berpeluang untuk berjumpa dengan adik-adik daripada Negeri Sembilan. Ada orang Semban sini? Ada. Saya bersekolah di sekolah Sempol, daripada satu hingga darjah 6 dan terus ke MSM Muar sehingga tingkatan 5. Dan kemudian saya terus di bawah tajan GPA terus ke Manipal kat Sabah Medical College selama 7 tahun menjalani A-level dan MBBS di sana. Dan kini saya kembali ke HUKM sebagai pensyarah dan juga sebagai orthopaedic surgeon di sana. Dan kini saya bersama Angkasa ataupun Mosti, dan kontraknya tamat pada hujung Disember, 31 Disember 2008. Dan saya masih belum membuat keputusan sama ada ingin menyambungkan bersama mereka ataupun tidak. Jadi apabila saya balik nanti saya akan berjumpa dengan mereka. Misi utama saya adalah untuk pergi ke Gaza. Saya tak boleh duduk rumah tengok TV, tengok kematian, tengok kesengsaraan sakit-sakit wanita dan kanak-kanak yang mati bertebaran di Palestin. Dan itulah saya mengambil keputusan untuk datang ke sini bersama pemuda masjid dan kru-kru TV3 ke Gaza. Jadi kami berada di Gaza selama 5 hari, Alhamdulillah. Dari sini nak sampai ke checkpoint Rafah melalui 11 sekatan checkpoint. Dan di border juga kami tidak mempunyai masalah untuk terus sampai ke Rafah dan terus ke Gaza. Suatu pengalaman yang begitu teruja. Saya dulu ni pernah pergi ke Afghanistan pada tahun 2002 ketika peperangan, dan ini adalah sesuatu yang lebih dahsyat daripada Afghanistan, di mana beratus-ratus rumah dibomkan, 41 masjid hancur musnah, 52 masjid separuh musnah, 18 sekolah-sekolah sebenarnya musnah dan sebagainya. Jadi saya juga berkesempatan untuk membuat pembedahan ke atas seorang pesakit, seorang wanita berumur 30 tahun yang telah mempunyai gunshot wound di shoulder selama 19 hari yang lepas. Beliau telah dihantar ke hospital Cairo selama 5 hari dan tidak dibuat apa-apa langsung, dan dihantar kembali ke hospital Shifa di Gaza. Jadi kami telah membuat pembedahan selama 6 jam, cuba menyelamatkan tangan dia yang telah begitu hancur sekali. Amat sakit sana kebanyakannya adalah war victim, semuanya telah ditembak, serpihan-serpihan bom dan sebagainya, semuanya patah tulang, patah kaki, patah tangan dan sebagainya. Memang memerlukan lebih ramai doktor. Jadi itulah pengalaman di Gaza, sesuatu yang tak akan dapat dilupakan. Jadi saya di sini lebih untuk menceritakan pengalaman saya di angkasa lepas. Saya telah naik angkasa lepas 1 tahun yang lepas. Memang sudah lama, tapi berasa seolah-olah masih seperti seolah semalam lagi. Saya akan menceritakan kepada anda lebih kurang 15 hingga 20 minit pengalaman saya di angkasa lepas, bagaimana saya dipilih daripada 11,425, bagaimana latihan saya di Rusia selama setahun, bagaimana saya tinggal di ISS, bagaimana saya tidur, bagaimana saya mandi, bagaimana saya semayang, bagaimana saya gosok gigi dan sebagainya, dan apakah yang dilakukan selepas kembali ke Malaysia. Dan topik-topik yang hangat seperti orang mengatakan ia satu pembaziran dan sebagainya. Jadi banyak yang harus diperbetulkan. Kosmonot daripada Rusia, astronaut daripada Amerika, taikonaut daripada China, dan angkasawan adalah label yang digunakan untuk rakyat Malaysia ke angkasa lepas. Ia dimulakan oleh Tuan Mahathir ketika itu untuk menunjukkan kepada dunia luar bahawa Malaysia walaupun sebuah negara yang kecil mampu menyaingi negara-negara maju yang lain, mampu menyahut cabaran. Malaysia boleh. Itulah objektif program angkasawan negara. Kami bermula pada tahun 2005, di mana kami bukakan kepada seluruh rakyat Malaysia secara online
Ada yang mohon kat sini? Ada? Kenapa tak mohon? Jadi seramai 11,425 calon yang ingin menjadi angkasawan. Betapa besarnya impak yang ingin pergi ke angkasa lepas. Saya bercita-cita untuk menjadi angkasawan sejak saya berumur 10 tahun lagi. Saya sering mendongak ke langit, saya sering pandang ke bintang-bintang, sentiasa ingin mengetahui bagaimanakah kehidupan di angkasa lepas. Saya sukakan cerita Star Trek, Star Wars, Superman. Bilik saya penuh dengan gambar planet, gambar-gambar bintang dan sebagainya. Setelah 25 tahun, akhirnya impian saya tercapai juga. Jadi mesej yang saya ingin sampaikan kepada anak-anak Nagori kat sini, sekiranya anda inginkan sesuatu, anda mestilah berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk mengejar impian anda. Sebab saya sama seperti anda, tak ada perbezaan, tak ada kehebatan dan sebagainya. Yang penting adalah kekuatan minda, kekuatan mental amat penting untuk anda mengejar impian anda. Jadi daripada 11,425 kami melalui 9 saringan kesemuanya. Mata mestilah tajam, 6x6, telinga mestilah peka, gigi tak boleh ada sebarang tampal-tampal langsung. Ada tampal? Badan anda tak boleh ada sebarang parut-parut pembedahan. Inilah kriteria utama untuk memilih seorang angkasawan. Kami telah diawasi oleh 10 pakar-pakar psikologi yang sentiasa mengawasi setiap gerak-geri anda. Setiap kata-kata yang keluar dari mulut anda, mereka akan mencatatkannya. Kami telah dihantar ke hospital-hospital untuk berinteraksi dengan pesakit-pesakit kanser. Kami telah dihantar ke sekolah tadika, terpaksa berinteraksi dan memberi talk kepada kanak-kanak 5 tahun dan sebagainya. Amat penting untuk seorang angkasawan pandai berinteraksi dengan kanak-kanak bila kembali nanti. Kami telah dihantar ke Pulau Lumut selama 3 hari tak tidur dan tidak makan selama 3 hari untuk melihat kekuatan minda anda. Jadi nak jadi angkasawan bukan sahaja memerlukan fizikal yang tinggi, bukan hanya mempunyai kesihatan yang tinggi, tapi lebih kepada kekuatan mental dan psikologikal. Daripada 11,425 kami telah disenarai pendekkan kepada 4 orang, 3 lelaki dan seorang wanita. Hebat wanita tu, Banaja, memang begitu cekal beliau. Dan kami berempat, bila telah dipilih, mereka mempunyai satu fail yang begitu tebal. Setiap seorang individu, mereka tahu cara kita fikir, cara kita kehidupan, cara family background dan sebagainya. So they know everything about us right from the very beginning. So kami berempat telah pergi ke Rusia selama sebulan, dan pihak Rusia telah memilih 2 orang, saya dan seorang lagi, untuk meneruskan cabaran selama setahun di Star City Rusia sebelum seorang dipilih untuk naik ke angkasa lepas. Program angkasawan memang mahal, memang memerlukan belanja yang tinggi. Kerana ikutkan dia kena bayar 25 juta US dollars untuk 12 hari di angkasa lepas. Memang begitu mahal. Tapi program angkasawan ini tidak melibatkan sebarang sen pun. It's an offset program. Malaysia telah membeli Sukhoi jet daripada Rusia sebanyak 18 buah, dan secara tidak balas telah diberi satu tempat dengan percuma. Jadi tidak melibatkan satu sen pun dalam penghantaran seorang layak angkasawan ke angkasa lepas. Jadi kalau kita nak hantar seorang lagi, kita kena bayar 25 million US dollars selama 12 hari di angkasa lepas. Di Rusia kami mengalami pelbagai-bagai latihan. Pertama sekali bahasa. Orang Rusia ni begitu bangga dengan bahasa mereka. Kalau anda tak tahu cakap Rusia, memang mereka tidak akan melayani anda. Perkataan pertama yang saya pelajari adalah Ya Lublu Tibia, saya cintakan awak. Jadi semua orang yang saya jumpa, saya akan katakan Ya Lublu Tibia. Kami dihantar ke Siberia, di mana temperature di situ adalah minus 45 darjah Celsius. Menggigil kesejukan. Kita ni anak Melayu, rakyat Malaysia dah biasa dengan cuaca yang panas dan humid. Bila dicampakkan ke Siberia selama 3 hari, menggigil kesejukan. Saya ingat lagi kita kena tebang pokok setiap jam untuk memastikan badan ini sentiasa mengeluarkan haba untuk generate heat dan sebagainya. Kami juga telah dihantar ke Laut Hitam di Siberia, di Ukraine, di mana